A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Zanaria selaku pensyarah bagi subjek SPSU 2043 Undang-Undang Keluarga 1. Dan pada hari ini kami akan membentangkan satu tajuk iaitu di bawah kata kunci pengenalan konsep poligami dan talak menurut syarak serta penyelesaian dan analisis kes. Baiklah, namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Safawi bin Suratin, nombor matriks 20 BI 01020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Izwan bin Mat Zaini, nombor matrik 20BI 01029 dari kelas BI 014B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Saiful bin Muhammad Bashir, nombor matrik 20 BI 01028. Saya daripada kelas BI 014B. Baiklah, saya mulakan pembentangan ini dengan menyatakan isi kandungan yang akan kami bincangkan dalam pembentangan ini. Baiklah, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah konsep poligami menurut syarak, yang ketiga adalah konsep talak menurut syarak, yang keempat adalah pendudukan undang-undang yang berkaitan tentang poligami dan perceraian, yang kelima adalah sebutan dan penyelesaian kes, yang keenam adalah analisis kes yang berkaitan tentang poligami dan perceraian, dan yang ketujuh dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, sebagai pendahuluan, isu yang berkaitan tentang poligami dan perceraian merupakan antara isu yang hangat di negara ini. Kerana apa? Mengikut statistik kes permohonan poligami, sebanyak 1,510 kes telah didaftarkan antara bulan Januari hingga November 2020 dan sebanyak 66,440 pasangan Islam daftar cerai sejak Mac 2020. Dan dalam perbincangan ini kami akan membincangkan tentang status perkahwinan kedua yang melibatkan antara Datuk Aziz dan setiausaha sulitnya iaitu Cik Elisa, dan status lafaz cerai ataupun lafaz talak yang dilafazkan oleh Datuk Aziz terhadap isteri pertamanya iaitu Datin Mazia. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya mempersilakan sahabat saya untuk membincangkan perkara yang berkaitan tentang konsep poligami. Dipersilakan. Konsep poligami menurut syarak. Dari segi takrif, perkataan yang paling sesuai ialah poligami, namun istilah yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat ialah poligami, yang bermaksud seorang lelaki boleh mempunyai lebih daripada seorang isteri. Seterusnya, dalil keharusan berpoligami. Asas pensyariatan yang menjadi dalil utama di dalam keharusan berpoligami ialah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 3, bermaksud, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu menikahinya, maka berkahwinlah dengan perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil, maka berkahwinlah dengan seorang saja atau hamba perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk kamu tidak melakukan kezaliman. Hukum berpoligami menurut Islam ada 3. Yang pertama adalah sunat. Apabila ketiga suami menginginkan anak dan isteri pertamanya tidak boleh melahirkan zuriat, sedangkan suami berkemampuan adil terhadap isteri-isterinya. Yang kedua adalah makruh, iaitu bukan kerana keperluan tetapi hanya menambahkan keseronokan dan tiada kemampuan untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Yang ketiga adalah haram, iaitu jika diyakini bahawa lelaki tidak mampu berlaku adil lantaran kelemahannya atau kerana hilangnya kepercayaan terhadap dirinya daripada bertindak bias dan pelik kasih, atau kerana keadaan yang fakir. Ini kerana poligami itu akan mengakibatkan mudarat kepada orang lain. Seterusnya, konsep talak menurut syarak. Perkataan talak berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud melepaskan atau menanggalkan. Dari segi istilah syarak, talak bererti satu tindakan untuk melepaskan ikatan perkahwinan dengan menggunakan lafaz yang tertentu seperti talak, firak atau sarah. Dalil pensyariatan talak.
Terdapat pelbagai sumber dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang penceraian. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan dengan jelas berkaitan penceraian melalui firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna 'azamut talaq fa innallaha sami'un 'alim. Yang bermaksud, dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, yakni menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 227. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Yang bermaksud, talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 260. Menurut Imam Ibnu Katsir, masyarakat Arab Jahiliyah pada waktu dahulu tiada satu sistem yang teratur untuk penceraian. Mereka boleh menceraikan isteri mereka sesuka hati dan rujuk semula walaupun beberapa kali sehingga ratusan kali. Maka agama Islam datang kemudiannya untuk mengajarkan bahawa talak yang boleh dirujuk adalah sebanyak 2 kali. Dan jika tidak mahu untuk dirujuk, maka lepaskanlah isteri tersebut dengan baik tanpa menzalimi. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda yang bermaksud, perkara halal yang paling dibenci pada sisi Allah ialah talak. Riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis ini, meskipun talak dibenarkan oleh syarak, talak tetap menjadi perkara yang dibenci. Penceraian bukanlah suatu yang digalakkan oleh agama Islam. Apabila sudah tiada lagi cara lain atau jalan untuk berdamai bagi menyelamatkan rumah tangga yang dibina, maka penceraianlah menjadi pilihan yang terakhir. Seterusnya, rukun talak. Terdapat 3 rukun talak, iaitu suami, isteri dan lafaz talak yang disebutkan itu sendiri. Yang pertama, suami. Suami perlulah suami yang berakal dan baligh dan tiada paksaan daripada orang lain. Kiranya tak ada orang yang paksa suami itu suruh menceraikan isterinya. Yang kedua, isterinya itu adalah isteri yang menjadi isteri hasil daripada akad nikah yang sah. Yang ketiga, lafaz talak. Lafaz talak terbahagi kepada 2, lafaz talak soreh dan lafaz kinayah. Talak soreh adalah diucapkan lafaznya secara jelas oleh suami terhadap isteri ni. Contohnya, aku ceraikan engkau. Aku ceraikan engkau. Macam tu, lebih kurang. Lepas tu, kalau lafaz kinayah pula tidak diucapkan secara jelas perkataan talak tersebut. Tetapi si suami mengucapkan sesuatu lafaz dengan makna yang membawa maksud cerai. Contohnya macam, kau pergi balik rumah mak kau. Macam tu. Ini jenis talak. Talak terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu talak raj'i dan talak bai'in. Talak raj'i adalah talak yang dilafazkan suami kepada isteri buat kali pertama dan kali kedua. Suami dibenarkan untuk mengambil semula, yakni merujuk ketika isteri masih dalam iddah. Contohnya seperti talak 1 dan talak 2. Yang kedua, talak bai'in. Talak bai'in terbahagi kepada 2, iaitu talak bai'in sughra dan talak bai'in kubra. Talak bai'in sughra, suami tidak boleh rujuk isteri yang telah diceraikan, tetapi boleh dikahwini semula dengan akad nikah yang baru, sama ada ketika isteri itu dalam iddah atau selepas tamat tempoh iddah. Misalnya talak dengan tebus talak dan secara fasakh. Manakala talak bai'in kubra pula, suami tidak boleh merujuk kembali isterinya dan tidak sah jika mereka berkahwin semula, kecuali isteri tersebut telah bernikah dengan lelaki lain dan telah bersetubuh dan diceraikan oleh lelaki tersebut. Setelah habis iddah tersebut, barulah bekas suami yang pertama tadi boleh nikah semula bekas isterinya. Contoh bagi situasi ini adalah talak 3. Hukum penceraian. Hukum penceraian ada 5. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Wajib bagi suami isteri itu diceraikan apabila
perselisihan antara mereka tidak dapat diselesaikan, dan itu adalah jalan terakhir bagi mereka dapat teruskan hidup mereka. Yang kedua, haram apabila isteri itu sedang haid untuk diceraikan. Baiklah, seterusnya saya bagi kepada sahabat saya. Okey, seterusnya adalah peruntukan undang-undang berkaitan poligami. Enaman Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, Seksyen 23, Poligami, Klausa 1, tiada seorang pun lelaki semasa wujudnya suatu perkahwinan boleh kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada mahkamah membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain. Maksudnya ialah apabila suami ingin berpoligami, perlulah meminta kebenaran terlebih dahulu daripada mahkamah, dan seterusnya mahkamah akan menilai sama ada lelaki itu boleh berpoligami ataupun tidak. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada peruntukan undang-undang berkaitan perceraian atau Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Seksyen 47, penceraian dengan talak atau dengan perintah. Baiklah, seorang yang perlu membuat yang ingin membuat permohonan bercerai, ada prosedur-prosedur yang dia kena ikut dekat mahkamah. Yang pertama sekali, perlu membuat permohonan untuk penceraian kepada mahkamah secara bertulis. Yang kedua, akuan berkanun, iaitu maklumat diri, maklumat isteri dan sebagainya. Yang ketiga, mahkamah hendaklah menyebabkan satu saman dan menyiasat sama ada pihak yang satu lagi itu bersetuju atau tidak. Contohnya, suami memfailkan perceraian, maka mahkamah perlu bertanya kepada isteri sama ada dia bersetuju atau tidak dengan keputusan tersebut. Yang keempat, mahkamah hendaklah menasihatkan suami supaya menafaskan satu talak di hadapan mahkamah. Yang kelima, mahkamah hendaklah merekodkan satu fakta talak yang telah dinafaskan itu dan hendaklah menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada ketua pendaftar untuk didaftarkan. Dan akhir sekali, isteri hamil pada masa talak itu dinafaskan atau pada masa perintah itu dibuat, talak atau perintah itu tidak boleh berkuat kuasa untuk membubarkan perkahwinan itu sehingga berakhirnya kehamilan itu. Baiklah, seterusnya saya bagi kepada kawan saya Safawi. Baiklah, sekarang kita beralih kepada sebutan kes yang ada dalam kes ini. Beberapa fakta telah saya keluarkan, antaranya adalah yang pertama, Datuk Aziz berkahwin lagi satu secara rahsia dengan setiausahanya Cik Elisa yang berusia 26 tahun di London pada 4 April 2020. Yang kedua adalah Datuk Aziz masih mendaftarkan perkahwinannya di Malaysia kerana diketahui oleh isteri pertamanya iaitu Datin Mazia. Dan yang ketiga adalah berlaku pertengkaran hebat antara Datuk Aziz dan Datin Mazia sehinggakan Datuk Aziz merasa sangat marah dan secara tidak sengaja telah melafazkan aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau malam ini. Dan itu adalah daripada segi sebutan kes. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam penyelesaian kes. Baiklah, yang pertama adalah mengenai perkahwinan. Kedua, secara rahsia yang melibatkan antara Datuk Aziz dan Cik Elisa. Baik, daripada sudut syarat, ianya adalah sah kerana akad yang dilakukan itu cukup syarat dan persetujuan isteri tidak termasuk dalam hukum poligami. Namun, dari sudut peruntukan undang-undang, ianya adalah tidak sah dan melanggar undang-undang. Kerana apa? Datuk Aziz telah melanggar Seksyen 23/1 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor yang mana tiada seseorang pun lelaki semasa wujudnya suatu perkahwinan boleh kecuali dengan mendapatkan kebenaran terlebih dahulu secara tertulis daripada mahkamah membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan yang lain. Dan Datuk Aziz juga melanggar seksyen yang sama, Seksyen 23/5 yang mana Datuk Aziz tidak menghadirkan diri ke mahkamah untuk mengetahui sama ada Datuk Aziz mampu untuk berpoligami ataupun tidak. Dan sekiranya didapati bersalah, maka Datuk Aziz boleh dikenakan penalti seperti mana yang dinyatakan dalam Seksyen 124 Poligami tanpa kebenaran mahkamah.
jika seseorang lelaki berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang setia ada masih berterusan tanpa kebenaran secara tertulis terlebih dahulu daripada mahkamah, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan. Baiklah, yang kedua adalah mengenai Datuk Aziz masih belum mendaftarkan perkahwinannya. Baiklah, di dalam fakta kes ini, Datuk Aziz boleh dikenakan penalti seperti mana yang diperuntukkan dalam Seksyen 35, yang mana di dalam seksyen ini, jika seseorang yang dikehendaki oleh Seksyen 31 hadir di hadapan seorang pendaftar tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, bermaksud dalam 6 bulan selepas Datuk Aziz berkahwin, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan. Jadi kalau Datuk Aziz tidak mendaftarkan perkahwinannya dalam masa 6 bulan, maka ia boleh dikenakan penalti tersebut. Dan ketiga adalah lafaz talak yang diucapkan oleh si suami ataupun Datuk Aziz terhadap isteri pertamanya, Datin Maziah. Baiklah, daripada sudut hukum syarak, ianya adalah jatuh talak 3 dari sudut jumhur ulama kerana ianya berlaku 3 kali lafaz talak dalam satu majlis. Namun daripada sudut peruntukan Undang-Undang Seksyen 57, pendaftaran penceraian di luar mahkamah, yang mana dalam seksyen ini menyatakan dalam kurungan 1, walau apapun Seksyen 55, seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan lafaz talak di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah, hendaklah dalam masa 7 hari dari pelafazan talak itu melaporkan kepada mahkamah, dan kurungan 2, mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada lafaz yang ditalak itu adalah sah mengikut syarak. Dan ketiga adalah jika mahkamah berpuas hati bahawa talak yang telah dilafazkan itu adalah sah mengikut hukum syarak, maka mahkamah hendaklah tetap kepada Seksyen 125 yang A. membuat perintah membenarkan perceraian dengan talak, B. merekodkan perceraian itu, dan C. menghantar salinan rekod itu kepada pendaftar yang berkenaan. Jadi, Datuk Aziz perlu menghadirkan diri ke mahkamah untuk memastikan sama ada penceraian ataupun lafaz talak itu sah ataupun tidak, ataupun jatuh atau tidak. Dan Datuk Aziz juga akan dikenakan penalti seperti mana yang dinyatakan di dalam Seksyen 125 penceraian di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah. Jika seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talak dengan apa-apa bentuk di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah itu, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan. Baiklah, itu sahaja daripada segi penyelesaian kes. Dan sekarang saya akan memberi laluan kepada sahabat saya seterusnya untuk membincangkan tentang analisis kes. Contoh kes yang berkaitan poligami, kes Muhammad Sufi bin Abdullah lawan Ketua Pendakwa Syari'i. Kes ini merupakan kes rayuan terhadap keputusan kes jenayah tahun 2003 dalam Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kelang atas sabitan berpoligami tanpa kebenaran mahkamah di bawah Seksyen 123 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Mahkamah mensabitkan kesalahan perayu bernikah secara poligami tanpa kebenaran dengan Hamizah binti Osman, sedangkan pada waktu itu tertuduh mempunyai seorang isteri yang sah, iaitu Fatilah binti Abdul Wahab. Perayu telah mengaku salah ke atas tuduhan tersebut dan dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM999 atau 5 bulan penjara jika gagal melaksanakan bayaran dan 10 hari penjara di atas kesalahan poligami tanpa kebenaran mahkamah. Perayu tidak berpuas hati terhadap sebahagian keputusan itu dan telah memfailkan notis rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 15 hari bulan Ogos 2003. Diputuskan setelah mahkamah melihat rekod rayuan perayu bertarikh 15 hari bulan Ogos 2003,
dan setelah meneliti hujan perayu bertarikh 17 hari bulan Disember 2008 serta hujan balas responden bertarikh 11 hari bulan Februari 2009 yang masing-masing disokong autoriti dan lampiran yang dirujuk. Maka mahkamah berpuas hati bahawa hakim bicara telah menggunakan budi bicaranya dengan betul ketika menjatuhkan hukuman setakat yang dibenar undang-undang. Dengan itu, mahkamah ini memutuskan seperti berikut. Rayuan perayu diterima, hukuman denda sebanyak RM999 atau 5 bulan penjara jika gagal melaksanakan bayaran dikekalkan dan hukuman penjara diketepikan. Sekarang kita beralih kepada analisis kes yang berkaitan tentang penceraian. Kes ini adalah yang melibatkan antara Zainab binti Mahmud lawan Abdul Latif bin Yusof, yang mana perceraian ini adalah perceraian tanpa kebenaran mahkamah. Baiklah, fakta kes menyatakan bahawa di dalam kes responden telah memohon mahkamah mensabitkan perceraian ke atas isterinya perayu atas alasan ia telah melafazkan cerai di hadapan isterinya dan disaksi oleh seorang pegawai unit perunding dan pembangun keluarga di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Perayu telah mempertikaikan lafaz tersebut dan tidak bersetuju terhadap perceraian. Pegawai unit perunding tidak dipanggil sebagai saksi yang arif hakim. Mahkamah Syariah telah memutuskan jatuh talak satu dan meluluskan permohonan pendaftaran cerai itu. Baiklah, di dalam kes ini telah diputuskan lafaz perceraian telah dibuat di hadapan mahkamah dengan perintah dan kebenaran mahkamah sebelum perceraian itu didaftarkan. Oleh yang demikian, permohonan di dalam kes ini supaya mahkamah mensabitkan di atas alasan lafaz cerai di luar mahkamah tidak termasuk di bawah bidang kuasa Seksyen 7 dan sepatutnya ditolak. Walaupun demikian, sekiranya lafaz talak yang melanggar peruntukan Seksyen 124, enamen itu tidak dapat dipertikaikan oleh kedua-dua, maka hakim bolehlah untuk tujuan pendaftaran menasihatkan suami supaya melafazkan talak di hadapan hakim selaku saksi yang adil supaya membolehkan perceraian tersebut didaftarkan di bawah Seksyen 47 kurungan 4 sekiranya mahkamah berpuas hati perkahwinan mereka telah berpecah belah dengan tidak dapat dipulihkan lagi. Dan dalam kes ini perayu tidak bersetuju terhadap perceraian, oleh itu seharusnya jawatan kuasa pendamai hendaklah dilantik di bawah Seksyen 47 kurungan 5 supaya perceraian boleh berjalan dengan cara makruf mengikut hukum syarak. Yang Harif telah tersilap menerima surat responden kepada unit perunding dan pembangun keluarga sebagai pengakuan bertulis dan menyokong kebenaran lafaz talak tersebut. Begitu juga dengan tidak memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada perkara yang dibangkitkan oleh perayu, maka perintah mahkamah mengesahkan lafaz talak di luar mahkamah dan membenarkan pendaftaran cerai tersebut terpaksa dibatalkan berdasarkan kesilapan Mahkamah Rendah Syariah yang timbul dari sudut undang-undang dan juga dari sudut fakta, maka rayuan dibenarkan dengan sebulan suara tanpa kos. Baiklah, sebagai kesimpulan, hukum poligami Datuk Aziz antara Datuk Aziz dan Cik Elisa menurut syarak adalah sah, namun dari sudut perundangan ia telah melanggar peruntukan undang-undang. Yang kedua adalah hukum talak, lafaz talak Datuk Aziz terhadap isteri pertamanya Datin Maziah adalah jatuh talak 3 menurut hukum syarak seperti mana jumhur ulama. Yang ketiga adalah kewujudan enakmen undang-undang keluarga Islam pada hari ini adalah bagi menjaga kemaslahatan institusi keluarga Islam daripada terjerumus pada perkara yang boleh memudaratkan institusi itu sendiri. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah setiap umat Islam itu perlu menyedari batas kemampuan dalam berumah tangga, khususnya lelaki. Kerana apa? Lelaki ini akan ditanggungjawabkan dengan kedua-dua isterinya, dan jika dia tidak berlaku adil terhadap salah satu, maka boleh berlakunya keruntuhan rumah tangga dan boleh berlakunya keruntuhan institusi keluarga Islam itu sendiri. Sekian sahaja daripada kami. Apa yang salah, apa yang kurang itu datang daripada kami sendiri, dan apa yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'assalam.